Input Yang Berhormat Kelabakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ucapkan kepada sidang Dewan. Lebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Tambun Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan atas pembentangan Belanjawan Madani 2026 yang bukan saja berani dan inklusif tetapi syarat dengan nilai kemanusiaan dan visi moral. Belanjawan ini lahir dari jiwa kepimpinan yang memahami denyut nadi rakyat. Ia membuktikan bahawa setiap dasar, setiap perbelanjaan dan setiap reformasi mesti membawa nilai dan makna kepada kehidupan rakyat biasa di seluruh pelosok tanah air. Tuan Yang Dipertua, sebagai anak Sabah, saya berasa bangga dan terharu kerana buat pertama kalinya kerajaan memberikan peruntukan pembangunan tertinggi RM6.9 bilion kepada Sabah, meningkat daripada RM4.4 bilion pada tahun 2022. Malah, pemberian khas Sabah dinaikkan kepada RM600 juta. Satu peningkatan signifikan yang menzahirkan semangat Perjanjian Malaysia 1963 dalam bentuk tindakan, bukan sekadar retorik politik semata-mata. Dan langkah ini membuktikan bahawa di bawah kerajaan Madani, Sabah menjadi sebahagian teras kepada kemajuan Malaysia Timur. Puan Yang Dipertua, saya ingin menarik perhatian Dewan berkenaan satu isu yang membimbangkan, iaitu kesedaran dan keupayaan golongan belia untuk melakukan reskilling dan upskilling dalam menghadapi cabaran ekonomi moden. Walaupun kerajaan telah memperuntukkan pelbagai inisiatif bagi merangsang peluang pekerjaan, hakikatnya pengangguran belia masih kekal tinggi dan memerlukan pendekatan yang lebih pragmatik. Justru itu, usaha untuk menurunkan kadar pengangguran bukan semata-mata soal mencipta peluang pekerjaan yang baru, tetapi memastikan pekerjaan itu bermaruah, berpendapatan wajar dan sejajar dengan keperluan industri masa kini. Ramai belia hari ini berdepan jurang kemahiran yang ketara disebabkan kemahiran yang mereka miliki tidak selari dengan kehendak pasaran, menyebabkan peluang pekerjaan yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Oleh itu, kerajaan perlu memperkukuh dasar pelaksanaan TVET dengan memperluas kolaborasi bersama sektor swasta dan industri agar latihan yang diberikan benar-benar memenuhi keperluan semasa, khususnya dalam bidang teknologi maklumat, kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Justru, Belanjawan 2026 perlu menjadi wadah untuk membina transformasi minda belia Malaysia daripada menunggu peluang kepada mencipta peluang. Kerajaan wajar mempergiat kempen kesedaran dan bimbingan kerjaya bagi menggalakkan belia melihat pembelajaran sepanjang hayat sebagai satu budaya, bukan sekadar keperluan sementara. Puan Yang Dipertua, isu buli dalam kalangan pelajar semakin membimbangkan dan memerlukan tindakan menyeluruh. Walaupun pelbagai langkah telah diambil, sistem aduan sedia ada perlu diperkukuh agar benar-benar berfungsi melindungi murid. Hal ini disebabkan masih ramai pelajar yang takut untuk melaporkan sekiranya berlaku sebarang masalah kerana bimbang dikenakan tindakan balas. Oleh itu, saya mencadangkan agar kerajaan menambah baik sistem ini dengan satu, menubuhkan talian aduan khas mesra kanak-kanak. Dua, menyediakan pilihan aduan anonymous. Tiga, mewujudkan sistem aduan digital. Empat, sokongan psikososial di semua sekolah. Lima, bilangan konselor bertauliah perlu ditambah di setiap sekolah. Enam, KPI sifar buli wajar dijadikan ukuran prestasi sekolah. Dan bagi memperkukuh keselamatan fizikal, pemasangan sistem CCTV di setiap sekolah perlu diwajibkan, khususnya di kawasan berisiko tinggi seperti asrama dan koridor. Ini bukan hanya untuk pemantauan, tapi juga sebagai langkah pencegahan dan bukti jika berlaku sebarang insiden. Namun, keselamatan murid tidak boleh dilihat daripada sudut fizikal sahaja. Tekanan emosi, masalah kesihatan mental perlu dipandang juga, dan mungkin pelajar-pelajar itu berdepan kecenderungan bunuh diri akibat daripada kemurungan. Oleh itu, saya mencadangkan agar kerajaan melaksanakan ujian kesihatan mental berkala di sekolah dan mengintegrasikan modul kesejahteraan mental dalam kurikulum. Dan ini penting untuk mengesan awal murid
yang mungkin berisiko agar bantuan dapat diberikan dengan keadaan segera. Tuan Yang Dipertua, Belanjawan 2026 turut membuktikan kesungguhan untuk mengubah lanskap pembangunan Sabah, terutamanya menyelesaikan masalah 3 serangkai yang sangat membelenggu, terutamanya dengan pelaksanaan projek-projek berskala besar, di antaranya projek air Sabah bernilai RM 1 bilion, termasuk pemasangan paip baru di Tawau yang sudah pastinya akan memberikan manfaat kepada penduduk di kawasan Parlimen Kalabakan. Kedua, projek talian pengantaran Southern Link yang bernilai RM 765 juta bagi menjamin kestabilan bekalan elektrik, kerana kalau kita lihat masih ramai lagi penduduk di Sabah ini yang belum dapat menikmati bekalan elektrik secara stabil dan juga menyeluruh. Yang ketiga, projek sambungan kabel dasar laut Madani Kebun Salam bernilai RM 2 bilion sepanjang 3.190 km yang menghubungkan Sedili, Kuching, Sibu, Tuaran, Kudat, Sandakan dan Tawau, termasuk liputan digital untuk kawasan Kalabakan dan juga pedalaman Sabah. Sudah pasti gabungan projek-projek yang telah saya nyatakan tadi dengan rangkaian jalan raya seperti projek Pen Borneo, Jalan Kalabakan Simenggaris dan Trans Borneo Sabah kini sedang meniti transformasi strategik paling besar dalam dekad ini yang pastinya akan membantu Sabah mengubah daya saing, kesejahteraan dan juga kemakmuran. Puan Yang Dipertua, dunia kini sedang bergerak ke arah ekonomi bernilai tinggi dan ekonomi jingga menjadi antara pemacu utama pertumbuhan baru. Ia merangkumi bidang seni, reka bentuk, filem, muzik, animasi, permainan digital dan juga teknologi kandungan. Dan di sinilah terletaknya potensi sebenar Malaysia, terutamanya di negeri Sabah ini, kerana dalam bidang ini walaupun ia baru tetapi ia sangat besar, terutamanya dengan bakat kreatif anak muda serta kepelbagaian warisan budaya etnik tempatan yang boleh kita terjemahkan menjadi produk seni dan digital yang bernilai tinggi. Oleh itu saya menyeru agar Belanjawan 2026 juga memberi perhatian serius terhadap perkembangan ekonomi jingga ini. Kerajaan perlu mencipta ekosistem yang menyokong bakat-bakat kreatif tempatan supaya mampu berkembang dan memasarkan hasil karya ke pasaran serantau dan mungkin juga ke peringkat antarabangsa. Selain itu, latihan kemahiran, infrastruktur digital dan promosi pasaran perlu juga dipertingkatkan. Dan dengan adanya ekosistem yang menyokong pertumbuhan ini, saya fikir Sabah berpotensi untuk menjadi hub untuk industri kreatif di Borneo sekaligus mencipta peluang pekerjaan baru. Puan Yang Dipertua, projek pembinaan jalan Kalabakan Simenggaris sepanjang 28 km yang telah diumumkan yang menghubungkan Sabah dan Kalimantan Utara adalah mercu tanda baru hubungan Malaysia dan Indonesia. Ia membawa makna strategik yang besar yang melalui pembukaan laluan perdagangan rentas sempadan, memperkukuh ekonomi berniaga dan menjadikan Kalabakan sebagai gerbang ekonomi Borneo menjelang perpindahan ibu negara Indonesia ke Nusantara. Tambahan pula apabila projek Pen Borneo Highway, Sabah Sarawak Link Road dan lebuh raya Trans Borneo disiapkan sepenuhnya. Parlimen Kalabakan tidak lagi berdiri sebagai daerah yang terpencil tetapi sebagai hub logistik dan pelaburan strategik Malaysia ASEAN. Semoga itu bagi merealisasikan harapan supaya Kalabakan dapat dibangunkan sebagai gerbang ekonomi baru sempadan negara. Saya ingin mencadangkan yang pertama, penyokongan untuk mewujudkan Kalabakan Integrated Industrial Park sebagai hub perindustrian baru untuk memperkasa industri biokimia dan juga hiliran kayu. Sekaligus menarik pelaburan berkualiti tinggi, menggalak pelaburan, logistik dan pembangunan komuniti sempadan secara sistematik. Dan sudah pastinya pembangunan high impact highway sudah pasti baik untuk Malaysia secara keseluruhan. Kedua, memperkasa aspek logistik dan perhubungan dengan menjadikan Kalabakan sebagai pusat transit dan logistik ASEAN Timur dengan menghubungkan terminal logistik bersepadu yang menghubungkan lebuh raya Pen Borneo, Pelabuhan Tawau dan lapangan terbang Tawau. Sekiranya dapat dilaksanakan, sudah pasti akan meningkatkan ekspor barangan dan industri agro daripada Sabah ke ibu kota Nusantara dan ASEAN khususnya. Dan dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini, Kalabakan bukan saja akan muncul sebagai nadi baru pembangunan di kawasan sempadan, tetapi juga simbol kemajuan keterangkuman dan kesejahteraan rakyat Sabah secara keseluruhan.
Puan Yang Dipertua, dan 6 isu juga yang berkaitan Parlimen Kalabakan yang ingin saya bangkitkan di dalam perbahasan saya kerana ia merupakan isu rakyat yang mendesak. Iaitu pertama, kita mohon juga agar projek Lebuh Raya Pen Borneo Fasa 3 yang melibatkan laluan Tawau, Lebakan Sapulut dapat disegerakan pelaksanaannya. Memandangkan jajaran ini bukan saja memperkukuh hubungan antara pantai barat Sabah dan juga pantai timur Sabah, tetapi juga pemangkin utama kepada pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang jalan apabila siap kelak. Kedua, isu pembangunan jambatan baru yang menghubungkan Kampung Baru Pasir Putih ke Jalan Tanjung Batu Lokpon Tawau perlu diberi perhatian. Kepadatan penduduk di Kampung Baru Pasir Putih yang hanya mempunyai satu jalan akses menyebabkan masalah kesesakan lalu lintas setiap hari sekaligus mempengaruhi aktiviti harian. Ketiga, juga ingin menyuarakan kekecewaan terhadap pembatalan projek klinik kesihatan Sungai Tambang yang telah diluluskan sebelum ini. Langkah tersebut memberi kesan negatif terhadap kualiti kesihatan penduduk, khususnya warga emas, ibu mengandung dan kanak-kanak yang amat bergantung kepada perkhidmatan kesihatan asas. Sekarang ini terpaksa berulang-alik daripada Pulau Sebatik ke hospital besar, perjalanan yang jauh dan terpaksa menanggung kos yang tinggi. Dan saya berharap agar kerajaan yang menilai semula keputusan pembatalan projek ini dengan mengambil kira pertimbangan kemanusiaan dan juga keadilan sosial. Dan jangan nafikan hak orang-orang Pulau Sebatik terutamanya untuk mendapatkan akses kesihatan. Keempat, pembinaan sekolah agama baru bagi daerah Kalabakan dan Tawau. Untuk makluman, kapasiti sekolah agama sedia ada sudah tidak mampu menampung keperluan pelajar yang semakin meningkat. Pembinaan sekolah baru penting untuk memastikan persekitaran pembelajaran yang kondusif, tapi juga menjamin akses pendidikan berkualiti untuk generasi muda di kawasan ini. 5, memohon pembinaan institusi TVET baru di Parlimen Kalabakan. Penubuhan institusi TVET ini bukan saja akan memperkukuh pembangunan modal insan di selatan Sabah, malah menjadi pemangkin utama kepada agenda ekonomi madani yang menekankan keterangkuman dan kesejahteraan rakyat, terutama belia-belia. Kelima, pembinaan lebih banyak perumahan mampu milik untuk rakyat. Tanpa tempat tinggal yang baik, sukar bagi rakyat untuk membina keluarga sejahtera dan kehidupan yang stabil. Pembangunan rumah mampu milik, contohnya PPR dan sebagainya, akan menjadi satu langkah strategik. Bukan saja untuk menyediakan kediaman mampu milik, malah mengurangkan kawasan setinggan dan juga menjadi satu tempat berlindung untuk keseluruhan rakyat. Mengakhiri ucapan, Puan Yang Dipertua, diharapkan isu-isu yang diutarakan mendapat pertimbangan yang sewajarnya demi kepentingan rakyat, dan akhir kata Kalabakan menyokong belanjawan 2026 yang telah dibentangkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan.